Changing lives around us. It's time to make a difference. We are family for life. Mengapa pilih network marketing? Cara-cara nak dapat duit ni macam-macam. Tak perlu buat network marketing pun. Kalau anda bekerja, dapat duit tak cukup bulan? Dapat duit. Jadilah guru, jadi pegawai ke, jadi pekerja ke, nak buka kedai, boleh buka warung, restoran. Anda ada duit, invest lah kat Bitcoin ke, Forex ke, skim-skim money game ke, skim cepat papa ke, masuk investment burung unta ke, garu ke, ya, kita dengar banyak semua dah melungkup kan. Pasal orang tak faham investment. Jadi ada banyak cara ni, tapi kenapa pilih network marketing? Seperti kalau saya, walaupun dah berjaya kat sini capai platinum, saya tak invest duit saya kat Bitcoin ke, Forex ke, investment emas yang bukan-bukan ke. Kerana saya faham investment yang benar dan pembohongan. Ya. Jadi saya fokus hanya pada network marketing dan walaupun ada duit, tak buka restoran, tak buka warung, tak buka apa pun. Fokus kerana saya lihat sejarah orang-orang yang jadi jutawan ni, mereka fokus pada yang satu. Baik. Pertama, anda kena faham network marketing ni sebuah perniagaan. Bermakna dalam perniagaan ni ada benda yang dipasarkan, iaitu antara pasarkan servis ataupun produk. Jadi sistem pemasaran tu saja yang membezakan apa itu network marketing dan apa itu bisnes-bisnes biasa. Jadi anda kena faham ni dulu. Jadi network marketing ni sistem pemasaran. Jadi syarikat ni boleh pasarkan cara konvensional. Maknanya barang tu daripada kilang. Lepas tu cara yang biasa tu ada ejen kat negara tu. Misalnya ejen tu ambil daripada kilang. Lepas tu ejen tu ekspor kepada pemborong ke luar negara. Wholesaler pemborong. Pemborong tu pula jual lagi. Jual pada retailer dah jadi $60. Daripada $10 harga kilang naik 20, naik 40, naik retailer. Jadi dengan duit-duit iklan semua ya. Dengan kos-kos warehouse, dengan kos lori, pekerja, aircon, api, awi, sewa tempat, sewa kedai. Barang tu dah sampai ke anda $100. Jadi cara network marketing ni, anda lihat kat bawah ni, dia menghilangkan orang-orang tengah. Bermakna kilang menghasilkan barang tu, membuat barang tu, dia manufacture barang tu. Lepas tu dia tak pakai ejen, dia tak ada pemborong, dia tak ada retailer, dia tak ada iklan-iklan yang berjuta-juta tu. Semua dia keluarkan yang parasite penghisap darah orang tengah ni, dia keluarkan. Jadi kilang untung banyak. Duit tu akan dibagi-bagikan kepada anda yang menjalankan sistem networknya. Bermakna dari kilang $10 sampai ke anda pun 100 juga. Sama cara konvensional. Tapi tak ada orang tengah. Bermakna syarikat contoh For Life, dia sudah untung 90 kat sini. Pasal modal dia 10, jual kat anda 100, untung 90. Bayar bonus 64%. Masih ada untung 26% untuk biayai research and development, biayai kajian-kajian untuk dapatkan produk yang benar-benar hebat. Jadi sistem bijak. Kerana dia buang semua penghisap darah, parasite ni, tak ada parasite network marketing ni. Jadi ini yang nak faham dulu. Sistem pemasaran dari kilang direct kepada pengguna tanpa orang tengah. Ini pertama nak faham. Baik. Kedua, bila dah faham ni, kenapa dia menciptakan paling ramai jutawan di dunia dan kenapa orang-orang yang boleh berfikir akan berada dalam industri ini. Jadi kemewahan yang sebenarnya apa? Kita fikir ni. Harta kekayaan ke atau pendapatan yang berterusan? Yang mana dikatakan mewah yang sebenar? Orang kaya ke atau orang yang duit tak stop? Duit dia datang je. Adalah pendapatan yang berterusan. Inilah mewah sebenar-benarnya. Sekarang kaya, belum tentu mewah kerana boleh hilang kekayaan tu. Ya. Kenapa kekayaan tu boleh hilang? Katakan anda pakar bedah, surgeon. Gaji besar, 100,000 sebulan. Bila anda kena penyakit arthritis, anda dah tak boleh nak pakai ni jari untuk buat operasi apa semua. Anda kena buang kerja. Bila anda kena buang kerja, anda pay 100,000 dah stop. 100,000 dah stop tu rumah. Anda pakai rumah banglo tu, ada 2 kereta, ada 3 maid, ada 1 tukang kebun. Nak bayar macam mana? Akhirnya kena jual balik tak rumah tu? Kereta tu jual tak? Jadi, dah jatuh miskin sebab anda tak ada passive income. Sebab itu, kena faham ni. Jangan kita menggila jadi kaya. Kita belajar ilmu pendapatan yang berterusan. Ya. Jadi kekayaan sebenarnya adalah ini. Kalau anda berani cakap ni, kalau aku berhenti kerja besok, aku berhenti buat bisnes, aku tidak bimbang tentang wang, semua hidup aku tak bimbang, sebab wang tetap akan datang mencari aku walau di mana aku berada, walau aku dah mati dalam kubur pun duit tak stop cari aku. Ini baru orang mewah. Anda berani tak cakap ni?
Anda boleh tanya siapa-siapa, berani tak cakap ni? Kalau aku berhenti kerja besok, aku berhenti berniaga besok, aku tak bimbang pasal duit. Sampai bila aku tak bimbang pasal duit? Sebab duit tetap datang cari aku. Ini yang nak dibelajar ni. Ini ilmu yang orang-orang terkaya dunia suruh belajar. Ini yang Jim Rohn suruh belajar ni. Ini yang Sir Richard Branson suruh belajar ni. Bob Proctor suruh belajar ni. Passive income. Dan mereka mengatakan dalam konsep passive income ni, network marketing adalah yang terbaik bagi kebanyakan hampir semua manusia di dunia. Jadi wang yang datang terus-menerus, walau anda tidak usahakannya lagi, itu yang dinamakan kemewahan yang sebenar. Itu sebab yang anda sekarang berada dalam for life, kerana itu yang nak dipelajari. Itu yang paling utama. Macam mana duit boleh datang terus-menerus walaupun tak buat lagi satu ketika nanti. Jadi kejayaan luar biasa dalam network marketing ni, yang banyak orang jadi jutawan dalam dunia, mendapat passive income. Dan industri ini telah terbukti. Sebab tu lebih 100 juta manusia berada dalam industri ini. Dan turnover tahunan, sales tahunan tadi, setiap tahun tadi sudah lebih dari 200 bilion US dollar. Bermakna industri ini sangat-sangat besar, telah mengalahkan banyak industri perniagaan jenis lain di dunia ini. Jadi anda kena bersyukur dan sangat beruntung. Kena bangga kalau orang tanya, awak buat apa? Saya network marketing. Nak kata apa? Tak. Kalau bukan network marketing, anda cakap ni, kalau bukan network marketing, saya tak buat. Saya tak nak buat. Saya tak minat benda lain. Kalau network marketing, saya buat. Itu orang bangga. Sebab anda berada dalam konsep residual income yang orang tak faham. Jadi seorang pakar keuangan terkenal dunia dan penulis buku bestseller, Rich Dad Poor Dad, namanya Robert T. Kiyosaki, mengatakan apa dalam sebuah buku dia? Dia kata network marketing ni bukan sekadar bisnes. Ia adalah suatu revolusi dunia abad terkini, kerana buat pertama kalinya dalam sejarah dunia, kini orang-orang biasa seperti saya dan anda juga berpeluang untuk hidup mewah dan berjaya, yang pada masa dulu hanya orang-orang kaya je boleh makin kaya. Orang-orang kaya beli franchise makin kaya. Orang kaya buka kilang makin kaya. Tapi sekarang network marketing wujud kat dunia ni, dia adalah sebuah revolusi abad terkini dan tak ada alasan lagi untuk siapa yang miskin papa kedana pun untuk menjadi orang mewah dan berjaya kalau dia mau ambil tahu dan berusaha. Kalau tidak, orang miskin tu memang sepatutnya miskin sebab dia hanya mencari alasan untuk tidak mau belajar. Jadi ini yang saya sebutkan tadi, kenapa for life mampu bayar anda 64%, berjuta-juta setiap bulan dibagi-bagikan kepada anda semua, kerana dia tidak menggunakan orang tengah, iklan-iklan. Jadi keuntungan boleh dibagi-bagikan kepada ramai. Ini datangnya 64%. Ya. Lepas tu orang yang tak faham ni, dia tak faham mana boleh syarikat boleh bayar orang sampai berpuluh ribu, ratus ribu. Bohong lah. Pasal dia tak faham tu. Dia tak faham tak ada kos iklan, tak ada kos orang tengah. Dari sebab utama seseorang tu berada dalam network marketing, termasuk diri saya sendiri, adalah kerana saya mencari passive income, iaitu juga disebut sebagai residual income. Apa itu residual income? Ia adalah wang yang datang ke dalam kehidupan anda, ke dalam bank account anda, terus-menerus, tanpa henti, walaupun anda pilih untuk tidak usahakannya lagi, anda pilih untuk berhenti tak mau jalankan bisnes lagi, tapi duit tak stop datang. Bermakna anda menggerakkan satu sistem, bila sistem tu bergerak, dia bergerak sendiri, dia yang mendatangkan wang untuk anda, bukan anda yang nak pergi cari wang lagi. Itu namanya passive income, wang yang datang terus-menerus. Jadi penting tak untuk kita semua belajar ilmu ni? Kalau sekolah pandai-pandai pun kat dunia ni, pergi universiti mana pun ada PhD pun, tapi kalau tak faham ilmu ni, rugi jadi manusia sebab sentiasa kena cari wang sampai mati. Besok nak mati lagi sibuk cari duit lagi. Dia tak tenang hidup dia, dia tak merdeka, dia tak dapat nak menikmati hidup dia sebab dia mencari wang siang malam tak stop. Jadi kena belajar ilmu ini. Sedangkan ilmu ini tak semestinya anda graduate university baru anda boleh belajar ilmu ni. Orang yang paling bodoh kat dunia tak pergi sekolah pun berhak belajar ilmu ni. Sebab tu kadang-kadang kita heran tengok orang yang sekolah tak pandai, yang jadi kaya, yang pandai-pandai pun masih pergi kerja. Ya? Sebab tak buka minda untuk ambil tahu passive income tu apa. Baik, kenapa passive income ni penting? Kerana kita ni, kebanyakan manusia ni adalah pedagang waktu. Pedagang waktu. Maknanya anda gadaikan waktu untuk dapat duit. Anda kena gadaikan 8 jam satu hari untuk dapat gaji yang 8 jam. Anda kena gadaikan waktu kat warung 10 jam ke 12 jam untuk dapat untung yang 10 jam tadi.
Anda bekerja pun sama, anda doktor gigi pun sama. 8 jam duduk kat itu cabut gigi orang tu, itulah hasilnya daripada 8 jam tu. Kalau hasilnya kurang, macam mana? Kena naikkan anda punya bil lah. Anda akan naik, kalau bil tinggi sangat, orang yang sakit gigi tu cabut gigi tak sakit. Bayar bil lagi sakit. Dia cakap, lama-lama tak ada orang nak pergi klinik awak pun. Jadi, bahayanya apa pedagang waktu ni? Apa bahaya dia, orang yang bekerja ni? Sebab tu, orang tak faham risiko yang paling besar adalah orang yang bekerja. Risiko yang besar adalah orang yang pakai tenaga sendiri. Apa risiko dia? Pertama, waktu terbatas. Bermakna wang anda terbatas. Kenapa waktu terbatas? Manusia ni, orang yang paling kaya ke paling miskin, waktunya Tuhan beri cuma 24 jam sehari. Sekuat-kuat mana anda usaha, itulah hasil anda daripada 24 jam. Tak boleh lebih lagi. Paling kuat kerja pun 24 jam. Dan kalau waktu itu berhenti, anda tak ada jam, waktu itu berhenti, wang berhenti. Kenapa waktu boleh berhenti? Kenapa waktu boleh berhenti? Waktu anda tua, dibuang kerja. Waktu recession, gawat ekonomi, anda kena buang kerja. Downsizing, anda kena buang kerja. Business bankrupt, tak ada income lagi. Accident, tak boleh kerja lagi. Duit stop. Penyakit berpanjangan, waktu pun dah berhenti. Ya? Kemalangan, macam-macam perkara. Kematian, duit pun dah stop. Bermakna risiko tu pasti kan? Risiko adalah pasti bagi pedagang waktu. Jadi anda tengok keliling anda, berapa banyak manusia ni pedagang waktu. 97% at least semua pedagang waktu. Kena gerak baru duit gerak. Duit stop. Dan waktu terbatas. Bermakna duit yang dia dapat pun terbatas. Tak boleh nak berganda-ganda duit tu kerana waktu tu 24 jam je sehari. Baik. Jadi bahaya dia apa? Bila wang berhenti nanti, anda punya hidup kalau belum berhenti, nyawa belum berhenti, nafas belum berhenti, bil ada berhenti ke? Api, air, duit elektrik, pakai gas kat rumah, pakai telefon ke, pakai handphone ke, makan minum seharian, duit belanja anak sekolah, kredit kad punya ansuran, anda punya teks, anda punya hutang kereta, anda punya insurans, ada stop ke? Kerja dah stop ni. Masa dah berhenti ni, dah sakit dah apa ni, tapi ni bil tak berhenti ni. Jadi akhirnya, orang yang dah kaya pun boleh jatuh miskin, apalagi orang biasa. Kena jual balik rumah dia, harta benda kena jual, kereta kena jual. Kerana apa? Kerana duit masuk dah tak ada lagi sebab dia dah tak boleh nak bekerja lagi. Kerana dia adalah pedagang waktu. Soalnya sekarang soalan bagi anda. Soalan cepu mas. Soalan cepuk mas ni nama dia. Adakah pekerjaan anda sekarang atau pendapatan yang anda dapat sekarang terjamin? Anda boleh jamin tak? 1 tahun dari sekarang, syarikat atau majikan anda masih nak pakai anda lagi? Anda boleh jamin tak? 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan datang, pekerjaan anda tetap terjamin, yang garanti anda tak akan kena buang. Boleh jamin tak? Tak boleh jamin. Bila-bila je boleh kena buang. Sekarang dah beratus ribu ni orang kena buang. Di dunia dah makin berjuta orang kena buang dan akan datang tahun depan ni tak tahu berapa juta lagi kerana dah pakai sistem robotik, artificial intelligence. Tenaga kerja manusia banyak tak akan digunakan lagi. Pekerjaan yang hilang akan hilang selama-lamanya. Jadi perlu anda memahami konsep residual income, konsep anti-recession ini.